Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 2 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini bagi mata pelajaran sirah tahun 2, kita akan mempelajari unit 6, iaitu penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Jadi kita tengok perenggan yang pertama, muka surat 29 tu. Saya akan bacakan, kamu pun boleh baca juga. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar. Banjir tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Orang Arab Quraisy telah berpakat untuk merobohkan semua Kaabah bagi membina yang baru. Jadi apa yang dikatakan dalam perenggan yang pertama ni, dia ceritakan pada perenggan yang pertama ni. Ketika Nabi kita ni berusia 35 tahun, berlakunya banjir besar kat kota Mekah. Jadinya Kaabah ni musnah, dinding Kaabah ni musnah. Jadinya orang Arab Quraisy pada ketika itu berpakat untuk robohkan semua Kaabah tu, sebab nak bina yang baru. Jadi perenggan yang kedua, pembinaan tersebut melibatkan pembesar-pembesar Quraisy, iaitu Abbas dan Rasulullah SAW sendiri. Pembinaan itu diketuai oleh Bakum, ini nama dia, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Jadinya pembinaan tersebut ni, pembinaan semula Kaabah ni melibatkan pembesar-pembesar Quraisy, iaitu Abbas dan Rasulullah SAW sendiri, iaitu Nabi kita lah. Pembinaan itu diketuai, dia ada ketua dia, oleh Bakum, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Tu dalam bulatan tu, Bakum nama dia, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Okey. Dan setelah selesai pembinaan Kaabah ni, jadi Kaabah yang baru dibina oleh Bakum ni tadi, yang diketuai oleh Bakum ni tadi, mereka meninggikan pintu Kaabah tu, sampai kalau kita nak masuk, mereka nak masuk dalam Kaabah tu, kena pakai tangga sebab pintu Kaabah tu dah tinggi. Kalau tak percaya, sekarang ni kamu boleh Google image ataupun video Kaabah tu, kamu tengok. Biasanya orang-orang yang bertuah lah, orang yang terpilih, biasanya VIP yang terpilih untuk masuk ke dalam Kaabah tu, memang mereka menggunakan tangga, sebab pintu Kaabah yang dibina selepas banjir besar tu tinggi, dah dinaikkan lagi tinggi. Masih lagi muka surat 29, perenggan yang ketiga. Selepas itu juga mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika itulah berlakunya perselisihan faham mengenai siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Perselisihan ini hampir-hampir membawa pergaduhan dan peperangan. Jadi Hajarul Aswad ni, Hajar ni batu, Aswad ni hitam. Jadi batu hitam ni, kamu pun boleh Google image juga untuk tengok macam manakah rupa Hajarul Aswad ni. Hajarul Aswad ni ada dekat dinding Kaabah tu. Jadi bila Kaabah ni dah siap, mereka berebut siapakah yang layak meletakkan semula Hajarul Aswad ni dekat dinding Kaabah tu. Jadinya hampir berlaku perselisihan faham lah, sebab semua perselisihan faham dan hampir-hampir membawa pergaduhan dan peperangan, sebab semua rasa diri masing-masing berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad tu pada dinding Kaabah. Perenggan yang terakhir muka surat 29 tu, seorang lelaki tertua Quraisy bernama Abu Umamah bin Al-Ghairah telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk mengenali, kita sambung, mengenali perkara tersebut. Jadinya siapa tadi?
Ni Abu Umamah, maafkan saya. Abu Umamah bin Al-Ghairah ni yang saya bulatkan tadi, itulah seorang lelaki paling tua di kaum Quraisy ni. Dia telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim. Jadi macam mana cara nak melantik seorang hakim tu? Kamu tengok muka surat 30. Mereka bersetuju memilih seorang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Jadi macam mana cara pemilihan dia? Okey, jadinya mereka bersepakat siapa yang mula-mula masuk Masjidil Haram itulah yang berhak menjadi hakim. Jadinya secara kebetulan orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada hari itu ialah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan pagi itu orang yang pertama memasuki Masjidil Haram ialah Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka baginda telah dilantik menjadi hakim. Jadi Nabi lah yang jadi hakim. Jadi Nabi yang akan menentukan macam mana cara nak letak Hajarul Aswad tu dekat dinding Kaabah. Jadi kamu tengok tu, cara muka surat 30, cara Nabi Muhammad SAW menghakimi perselisihan itu ialah yang pertama, ni yang pertama, Nabi Muhammad SAW membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Jadi Nabi Muhammad ni dia buka serban dia, dia bentang serbannya tu dan meletakkan Hajarul Aswad tu dekat tengah-tengah, letak atas serban itu. Okay. Yang kedua, ini yang kedua, semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Jadi yang dekat sini, yang pertama tadi Nabi bentangkan serban dia, letak Hajarul Aswad kat tengah-tengah. Yang kedua, hanya ketua puak saja, wakil daripada kumpulan itu, hanya ketua saja yang memegang bucu serban tu dan membawa Hajarul Aswad ke tempat yang disediakan dekat Kaabah tu, kat dinding Kaabah tu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW letakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asalnya. Yang pertama, Nabi bentang serban, letak Hajarul Aswad kat tengah-tengah. Yang kedua, hanya ketua sahaja yang pegang bucu serban tu, bawa sampai ke Kaabah. Sampai saja ke Kaabah, Nabi sendiri yang ambil Hajarul Aswad tu, letak dekat dinding Kaabah. Itu adalah cara yang Nabi buat untuk menyelesaikan masalah nak letak Hajarul Aswad ni daripada berlakunya pergaduhan. Okay, kamu tengok yang ni pula. Okay, tengok yang ni. Kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina untuk tujuan beribadah. Itu sedikit info lah. Okay, jadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Okay, minggu ni relax sikit, saya tak bagi kerja. Kamu tonton je video ni. Sebab insyaAllah pada 8 hari bulan 3 kita dah pun boleh belajar secara bersemuka. Doa-doakanlah. Jadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf. Jika ada persoalan, kamu boleh minta tolong ibu dan bapa kamu tanyakan kepada saya. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.